Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang berkata, ada usaha untuk mengkuburkan UMNO. There is a conspiracy to bury UMNO. Saya tidak tahu tuduhan ini betul atau tidak. Tetapi apa yang saya lihat, sekiranya UMNO dikuburkan atau terkubur, ini disebabkan tindakan UMNO sendiri, bukan disebabkan tindakan orang lain. Kalau kita lihat 7 tahun kebelakangan ini, mulai tahun 2014, isu 1MDB mula timbul pada tahun 2014. Dan pada bulan Disember tahun 2014, Khairuddin Abu Hassan telah membuat laporan polis. Dan laporan polis ni ialah tentang salah laku ataupun jenayah yang berlaku di dalam 1MDB. Pada bulan Januari dan bulan Februari tahun 2015, Tun Dr. Mahathir Mohamad mula bertindak. Mahathir mula bertindak untuk menyingkir Najib. Kerana mengikut Mahathir, Najib ni ialah satu liability kepada UMNO, dan sekiranya isu 1MDB ni tidak diselesaikan dan Najib tidak memberi jawapan tentang apa sebenarnya berlaku di dalam 1MDB, maka UMNO akan terjejas dan mungkin akan kalah di dalam pilihan raya akan datang. That was January, February tahun 2015. Mahathir sudah mula meramalkan yang this is going to hurt UMNO. Dan Mahathir suruh Muhyiddin Yassin bertindak untuk cari cara nak selesaikan isu 1MDB. Dan mulai bulan Mac, Muhyiddin pun cuba mencari satu jalan untuk selesaikan isu ni. Pada bulan Julai, 4 bulan kemudian, Muhyiddin telah dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dan Muhyiddin terus bersuara atas isu 1MDB. Pada bulan Jun, 11 bulan kemudian, pada bulan Jun 2016, Muhyiddin telah dipecat sebagai ahli UMNO, telah ditendang keluar dari UMNO. That is the action that was taken mulai dari awal tahun 2015 hingga pertengahan 2016. 3 bulan kemudian, Muhyiddin telah tubuhkan satu parti baru. Bulan September, PBBM atau Parti Pribumi Bersatu telah ditubuhkan. At that time, UMNO should have acted. Advisor, penasihat Najib telah beritahu Najib adakan pilihan raya secepat mungkin. Kalau boleh pilihan raya diadakan selewat-lewatnya awal tahun 2017. Jangan beri masa untuk parti baru PBBM dan juga Pakatan Harapan get organised. Before they can get organised, hold the election, snap general election. Tapi Najib tidak mendengar penasihat dia, dan pilihan raya tidak diadakan awal tahun 2017 ataupun lewat tahun 2016. Diadakan bulan Mei tahun 2018. They gave almost 2 years time for
Muhyiddin, PBBM, Pakatan Harapan to get organised, termasuk menjemput Mahathir untuk menjadi penasihat ataupun pengerusi PBBM dan juga calon atau kandidat Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan memenangi pilihan raya yang ke-14. They got organised. And Najib ataupun UMNO yang memberi masa untuk diorang ni organize. So that was the first mistake they made. Selepas memecat Muhyiddin dan selepas tendang keluar Muhyiddin dari UMNO dan selepas Muhyiddin menumbuhkan parti baru, mereka tidak bertindak. They did nothing. Until bulan Mei tahun 2018 baru diadakan pilihan raya. By then, it was too late. The opposition was too strong. UMNO kalah pilihan raya. And isu 1MDB ni sudah 3 tahun. 3 tahun berterusan. Last minute, sebulan 2 sahaja sebelum pilihan raya, awal tahun 2018, mereka buat roadshow untuk menjawab isu-isu atau tuduhan-tuduhan di dalam satu 1MDB. 3 tahun kemudian barulah ada usaha untuk menjawab. By then, dah 3 tahun, kebanyakan orang, rakyat Malaysia percaya yang Najib telah curi 40 bilion, 50 bilion duit satu 1MDB. Dan isu GST pun tidak dijawab dengan betul dan fitnah bahawasanya duit GST ni diguna untuk bayar shopping Rosmah pun orang semua percaya. Ramai dah percaya because dah 3 tahun isu ni dibangkitkan, tidak dijawab sehingga saat akhir. By then it was too late. So, apa yang berlaku pada UMNO pada pilihan raya bulan Mei tahun 2018 ialah kesalahan UMNO. Kesalahan UMNO tidak ada strategi yang bernas, tidak mendengar nasihat dari strategis dan satu kelemahan pucuk pimpinan UMNO sendiri. Today, hari ini mereka sungut yang mereka ni mangsa kezaliman, victim of injustice dan sebagainya. Yang sebenarnya, this is politics. Mereka di dalam UMNO atau satu golongan di dalam UMNO berusaha untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. They are attempting to bring down the government. So, apa Muhyiddin nak buat? Apa kerajaan nak buat? Do nothing. Masa UMNO kena attack, masa Perdana Menteri Najib Tun Razak kena attack, 3 tahun, they did nothing. And the result was, pilihan raya bulan Mei 2018 jatuh. Sekarang ni, the last 1 year, especially the last 6 months, since October last year, mereka attack kerajaan dan attack Perdana Menteri. Masa UMNO kena attack 3 tahun, they did nothing and they paid for it. Now they're attacking the government and the Prime Minister. So kerajaan perlu bertindak dan Muhyiddin pun needs to fight back. No choice. Golongan-golongan anti Muhyiddin tak bolehlah nak komplain, nak sungut yang they are the victim lah, you know, injustice dan sebagainya. This is politics. When you attack, they will defend and they will counter attack. So now UMNO dan pemimpin UMNO akan menghadapi masalah yang sama. Dan okay, now they complain that tindakan mahkamah diambil terhadap orang UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO is subject to selective prosecution. Tapi all this
yang kena tangkap dan kena charge, yang kes-kes mahkamah, baik kes sivil ataupun kes kriminal, termasuk isu income tax, semua ni tindakan kerajaan dulu. And Perdana Menteri dulu, bukan kerajaan sekarang. Dan Perdana Menteri sekarang, dulu kerajaan Pakatan, sekarang kerajaan Perikatan. Dulu Perdana Menteri Mahathir, sekarang Perdana Menteri Muhyiddin. Ini cuma a continuation of action that was taken by the previous government and the previous Prime Minister. Tapi mereka nak supaya kerajaan atau Perdana Menteri campur tangan. Semasa Mahathir Perdana Menteri dulu, Mahathir dituduh interfere in the judicial system. Mahathir dituduh menimbulkan constitutional crisis, judicial crisis. Pak Lah pun dituduh yang sama. Najib pun dituduh yang sama. Dan apabila Mahathir jadi Perdana Menteri 22 bulan, juga kerajaan dan Perdana Menteri dan Peguam Negara Tommy Thomas dituduh interfere in the judicial system. Mereka kata kes-kes banyak yang melibatkan pemimpin-pemimpin pakatan digugurkan. Kes terowong Pulau Pinang, kes Banglo Lim Guan Eng, semua digugurkan. So, ini satu tindakan salah guna kuasa. So, apabila kerajaan-kerajaan ataupun Perdana Menteri sebelum ini campur tangan di dalam judicial system, di dalam proses mahkamah, mereka marah, mereka kutuk, mereka tuduh macam-macam. Hari ini, kerajaan dan Perdana Menteri buat keputusan, they will not interfere in the judicial system, they will not interfere in the court. Ini semua tindakan kerajaan dulu, Perdana Menteri dulu. They will let the court decide. They will let the court be independent, bebas dari campur tangan politik. Dan hakim-hakim yang ada semua cerdik pandai. They know their job. They are, well learned. They know what to do. Sekiranya yang dituduh tidak bersalah, maka mereka akan bebas. Sekira yang dituduh ni bersalah, maka mereka akan dihukum. Dan ini termasuk semua kes-kes income tax dan macam-macam lagi, di mana pegawai kerajaan bertindak untuk mendapatkan cukai yang tidak dibayar. This is the government dan Perdana Menteri tidak akan interfere. Oleh kerana masa-masa dulu, berpuluh-puluh tahun dulu, apabila kerajaan atau Perdana Menteri campur tangan, mereka dikutuk dan dituduh macam-macam. So that is the issue. Tetapi banyak tindakan ini mungkin akan menjejaskan pucuk pimpinan UMNO. Rancangan dia ialah Najib is going to come back as UMNO President and eventually as Perdana Menteri Malaysia. Itu rancangan geng Najib. Tapi sekiranya kes income tax ni akan menyebabkan Najib declared bankrupt, dan kalau SRC appeal ataupun rayuan SRC ni Najib kalah, maka peluang untuk Najib kembali sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri is zero, termasuk pemimpin-pemimpin lain. Dan mereka juga nak cuba delay, lewatkan perhimpunan UMNO, pertandingan dalam UMNO. Tapi sekiranya ROS memutuskan yang mereka tak boleh delay dan pertandingan perlu diadakan tahun ini juga dan tak boleh delay lebih dari 18 bulan, maka ramai yang menghadapi kes mahkamah dan macam-macam lain tidak boleh bertanding sebagai pemimpin UMNO. Maka UMNO akan terima pemimpin baru. The old guard will have to go because banyak dari old guard ni menghadapi masalah mahkamah dan sebagainya. So UMNO will see a new leadership. The old leadership will have to go.
Sekiranya UMNO defies the ROS dan sebagainya, maka UMNO pun akan dikuburkan. Dan nampaknya ada 2-3 puak dalam UMNO ni yang akan rebut kuasa. And sekiranya ini berterusan, UMNO pun akan pecah. Dan ramai dari UMNO akan keluar, akan tinggalkan UMNO. Dan mereka mungkin akan menyertai parti baru ataupun PBBM. Ada orang UMNO juga yang bercakap mungkin UMNO akan terkubur, mungkin UMNO akan ditutup dan mungkin satu parti baru perlu ditubuhkan. Even UMNO people are talking like that. So masa depan UMNO ni nampak gelap. And sekiranya semua masalah ni tidak boleh diselesai dalam masa beberapa bulan ini, there might not be an UMNO for the next general election. UMNO will be buried. UMNO akan dikuburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.